Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini, dan seperti biasa pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi untuk video kali ini Pika akan bawakan dua kisah seram yang dikongsikan oleh subscriber. So tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram yang pertama. Bagi kisah yang pertama ni dikongsikan oleh Puan Dayang Hafizah, yang mana dia ada DM dekat Pika di Instagram tentang kisah seram yang berlaku dekat dia ni lebih kurang 20 tahun yang lepas. Dah lama sangat dah kisah ni, dan pada masa tu Puan Dayang ni masih lagi seorang kanak-kanak yang berusia sekitar 10-11 tahun macam tu. Kata dia pada masa tu ayah dia ni merupakan seorang pengawal dekat Sungai Long. Jadinya ayah dia pun bawa pindah satu family ni ke kawasan Sungai Long, dan alhamdulillah mereka dapatlah menetap dekat sebuah rumah flat, dan rumah mereka ni pula berada di tingkat keempat dekat kawasan Sungai Long tu. Katanya sepanjang mereka sekeluarga menetap dekat sana memang tak ada kejadian seram pun yang pernah berlaku. Sampailah ada satu malam ni yang mana kejadian seram ni masih lagi Puan Dayang ni ingat sampai ke sekarang. Kata dia pada masa tu jam menunjukkan pukul 1 lebih pagi macam tu, dan tak tahu kenapalah Puan Dayang masa tu kan. Biasalah kanak-kanak umur 10-11 tahun ni ada setengah yang jenis tidur awal, ada yang jenis tidur lambat kan. Jadinya dekat sini mungkin Puan Dayang ni masa kanak-kanak dia jenis yang tidur lambat. Lepas tu kata dia pada masa tu tiba-tiba dia jadi rasa macam rajin lah pula nak pergi buang sampah. Walaupun pukul 1 lebih pagi ni, tapi nak pergi turun ke bawah untuk buang sampah. Jadinya mungkin disebabkan oleh dia kan budak perempuan, jadi takutlah juga kan nak turun seorang-seorang ni. So dia pun pergilah ajak kakak dia untuk temankan dia. Lepas tu kakak dia ni alhamdulillah setuju untuk temankan Puan Dayang ni turun ke bawah untuk buang sampah. Dan masa tengah duk buang sampah tu, sekali dia nampak daripada jauh ni ada satu macam cahaya warna merah. Kecil je tau. Tapi cahaya tu tak berkelip. Kata dia, mula-mula dia ingatkan yang tu macam kapal terbang. Kan biasa kalau kita tengok kapal terbang pada waktu malam, lampu dia kan macam berkelip macam tu kan. Tapi cahaya yang dia nampak ni tak berkelip. Jadi masa tu bila dia nampak tu kan, dia pun panggil lah kakak dia. Macam, kakak, cuba tengok. Apa tu? Lepas tu mereka perasan yang benda tu semakin lama semakin mendekati diorang ni. Jadi sama macam kita waktu kecil-kecil dulu, biasanya memang kita ada satu perasaan ingin tahu yang sangat tinggi kan. So mereka berdua ni, dua adik-beradik ni tunggu je dekat benda tu kan. Lepas tu benda tu makin lama makin dekat, dan masa ni lah barulah dua-dua beradik tu perasan. Mereka boleh nampak dengan jelas yang sebenarnya cahaya yang mereka nampak tu adalah penanggal. Sebab bila benda tu dah betul-betul dekat dengan diorang kan, mereka boleh nampak yang benda tu adalah satu kepala manusia. Lepas tu dekat bahagian bawah ni ada banyak yang macam berjuntai. Orang kata biasanya usus kan. Macam tu lah lebih kurang. Jadinya terkejut punya pasal bila tengok makhluk tu kan. So kedua-dua beradik dia pun terus berlari. Punyalah laju, dia kata dia pergi melompat naik berlari ni tangga sampai ke tingkat atas. Lepas tu mereka ni masih lagi berdebar takut, tapi mereka tak terus bagi tahu dekat parents diorang tentang apa yang mereka nampak. Mereka nampak penanggal apa semua tu kan. Sampailah keesokan harinya barulah mereka ni menceritakan kejadian seram tu dekat mak mereka. Lepas tu kan keesokannya bila mereka menceritakan tentang kejadian tu kepada mak mereka, jadi masa tu mak dia pun cakap sebenarnya bukan dua beradik tu je orang pertama yang pernah terserempak dengan penanggal tu. Sebab sebelum ni rupa-rupanya ada lagi beberapa penduduk dekat kawasan tu yang terserempak dengan penanggal yang sama tu. Tak tahulah yang sama ke tak, tapi penanggal tu lah. Kata mak dia mungkin penanggal tu merupakan hasil daripada orang yang mengamalkan ilmu hitam. Lepas tu mereka juga percaya yang penanggal tu dia suka pergi merayau dekat kawasan sampah sebab dia makan sampah, dan juga dia ni suka makan katak. Lagi satu pula, mak dia ada juga bagi tahu yang sebenarnya pada masa tu, korang kena faham yang kejadian ni mungkin berlaku tahun 1990-an macam tu kan. Jadi pada masa tu memang orang yang mengamalkan ilmu hitam ni macam
bukanlah normal tapi macam agak ramai lagi lah, lebih-lebih lagi daripada orang seberang semua kan yang mengamalkan benda tu lah. Ini apa yang penduduk dekat kawasan tu percayalah. Jadinya kalau bila mereka nampak penanggal tu, mereka akan buat macam tak tahu je. Sebab mereka dah tahu tu sebenarnya adalah hasil orang yang mengamalkan ilmu hitam. Macam tu. So apa sebenarnya pengajaran dekat dalam kisah kali ni? Yang pertama, jangan mengamalkan ilmu hitam. Dan yang kedua, janganlah berani-berani untuk turun pukul 1-2 pagi tu. Tak payahlah, stay je lah dekat rumah. Tak payahlah rajin sangat nak pergi buang sampah sebagai kan. Tunggu je lah keesokan harinya. Dan dekat sini juga alang-alang tu Puan Dayang Hafizah ni ada suruh Pika untuk bagikan nasihat buat anak dia yang merupakan salah seorang daripada peminat Pika Storyteller, iaitu Nur Fadiana Amina. Dia kata adik ni suka sangat tengok video Pika sampai pukul 1-2 pagi. Jadi dekat sini Pika nak nasihatkan pada korang semua yang masih lagi kanak-kanak yang minat Pika Storyteller ke, minat kisah-kisah seram ke, kalau boleh janganlah tengok sampai tengah malam. Korang tengok kejap je malam tu, lepas tu tutup. Sambung esok je lah. Alright? Lepas tu lagi satu, belajar rajin-rajin. Okay? So, apapun memang cerita tadi sangatlah menarik. Terima kasih kepada Puan Dayang. Dan sekarang, jom kita pergi ke kisah yang kedua pula. Untuk kisah yang kedua pula diceritakan oleh Roy, bukan nama sebenar, yang mana dia minta Pika untuk rahsiakan nama dia. Okey, dan dia ni merupakan seorang pelajar di sebuah universiti yang dia suruh Pika rahsiakan juga. Cuma kata dia universiti tu sangatlah famous dan dia ada dikelilingi oleh hutan. Lepas tu dia ada 3 gate. Dan salah satu daripada gate tu, iaitu gate yang ketiga ni, dekat sebelah dia ada kubu. Kata dia dekat situ memang banyak jugalah kejadian-kejadian seram yang pernah berlaku dekat pelajar-pelajar yang belajar di universiti tersebut. Kejadian ni sebenarnya baru sahaja berlaku dalam bulan Januari 2023. Memang baru sangat-sangat lah kan. Dan kata Roy, masa tu dia baru sahaja habis community service. Dan petang tu dalam lepas solat maghrib macam tu, Roy ni dia plan untuk pergi ke perpustakaan sebab katanya dia nak siapkan assignment yang pending. Biasanya kalau seingat Pika lah kan, masa zaman Pika study dulu pun memang Pika suka siapkan assignment dekat library. Sebab biasanya library ni dia lebih sunyi, tak ada gangguan sangat berbanding kalau kita buat dekat dalam bilik kan. Jadi pada masa tu Roy ni pun samalah, dia nak pergi siapkan assignment dia tu dekat library. Untuk pengetahuan semua, library mereka ni ada 4 tingkat. Dia ada basement, tingkat 1, 2 dan juga tingkat 3. Dan masa ni Roy ni dia suka untuk pergi siapkan assignment dia tu dekat tingkat basement, tingkat bawah. Jadinya dia pun turunlah seorang-seorang kan. Dia tengok keadaan memang sunyi lah. Dan sejurus lepas dia sampai sahaja dekat bawah tu, dia tengok yang ada dekat sana cumalah 4 pelajar perempuan. Lepas tu Roy pun buat tak kisahlah kan, dan dia pun buatlah assignment dia tu. Dan masa tengah duk syok buat kerja semua tu kan, sekali tiba-tiba dia rasa macam nak pergi ke toilet lah pula kan. Jadinya dengan keadaan sunyi macam tu, bila dia masuk dekat toilet laki ni, kata Roy, suasana tu memang sunyi sangat-sangat. Sebab kalau bila buka pintu sekalipun, dia akan bunyi tau, krik macam tu. Korang boleh bayangkan lah, library tu kan sunyi. Lepas tu Roy ni satu-satunya pelajar lelaki yang ada dekat sana. Kan tadi ada 4 pelajar perempuan kan. Jadinya bila dia buka pintu toilet apa semua tu, memang sunyi sangat. Jadi bila masuk dekat toilet yang sunyi tu, Roy boleh tengok lah, okey, toilet tu memang kosong, tak ada orang. Dia seorang je ada dekat dalam toilet tu. Dan pintu tandas yang lain ni memang semua terbuka lah. So Roy ni pun masuklah dekat salah satu tandas tu. Lepas tu dia pun buanglah hajat. Masa tu kan, dalam keadaan yang sangat senyap tu, tiba-tiba dia dapat dengar bunyi macam ada orang gunakan hand dryer. Kan, zing tu kan. Dia dengar macam tu. So dia fikirlah, ada orang lain ke selain daripada aku yang gunakan, sebab ada orang gunakan hand dryer tu kan. Sebab sepatutnya kalau ada seseorang yang masuk dekat dalam tandas, dia boleh dengar lah pintu macam krek terbuka tu kan. Tapi tak ada dengar bunyi macam orang masuk tau. Yang dengar cuma bunyi hand dryer sahaja. So dia terfikirlah, ada orang lain kot selain daripada aku dekat dalam toilet ni. Mungkin pada masa tu si Roy ni dia cuba untuk husnuzon. Dan juga dia fikirlah macam, mungkin aku imagination, aku je lah kot. Mungkin sebab mengantuk, jadi macam kita mulalah fikir yang bukan-bukan.
Kan benda tu normal lah sebenarnya kan. Tapi dia pun lepas dah habis buang hajat apa semua, dia pun keluar lah. Lepas tu dia ni pun pergilah basuh tangan. Lepas tu dia naklah gunakan hand dryer tu. Tapi bila dia nak guna, rosak. Dia macam tak berfungsi tau. So lagi sekali si Roy macam pelik lah. Tadi bunyi elok je kan orang tu guna. Sekarang bila Roy nak gunakan, tak berfungsi pula. So bila Roy ni nak keluar daripada tandas, masa ni dia perasan tau, dekat siling atas tu, dia kan siling, perasan tak dia macam ada yang petak-petak tu kan. Dekat siling dekat atas tu ada sesuatu sedang memerhatikan si Roy ni. Kata Roy benda tu warna hitam tau. Dia macam lembaga warna hitam. Macam duk perhati je dekat si Roy ni. Tapi Roy ni dia maintain macam buat-buat tak takut lah lebih kurangnya. Kata dia bila keluar saja daripada toilet tu, masa tu barulah dia start baca ayat kursi dan sebagainya. Memang takut lah kan sebab nampak, tapi buat-buat macam tak nampak. Macam gitulah kot. Dan lepas tu Roy ni pun dia mula rasa tak sedap hati tau. Jadinya dia pun pergilah tanya dekat budak-budak perempuan tu tadi kan. Selain daripada Roy, ada tak pelajar lelaki dekat level basement tu? Lepas tu yang mengejutkan, budak perempuan tu semua jawab tak ada. Yang ada cuma 4 orang budak perempuan ni dengan Roy sahaja yang menggunakan perpustakaan dekat level basement tu. Jadinya pada masa tu Roy ni mungkin dia dalam keadaan dia rasa tak sedap hati lah kan. Sebab tadi dia dengar macam ada orang lelaki lain yang menggunakan tandas tu. Dan sekarang bila dia tanya budak-budak perempuan tu, semua cakap tak ada lelaki lain pun selain daripada Roy dekat level basement tu. So masa ni Roy ni pun cepat-cepat kemas barang apa semua. Sebab dia macam nak belah lah daripada kawasan perpustakaan tu. Sebab mungkin dia nak sambung buat kerja dekat bilik dia lah kot. Sebab dah rasa macam tak sedap hati kan. So dia pun kemas semua dan dia pun terus balik ke bilik dia. Tapi kejadian seram yang berlaku dekat Roy tu tak habis dekat situ tau. Sebab adalah satu masa ni Roy kata masa tu dia tengah tidur. Dan lepas tu tiba-tiba dia dapat bau benda yang sangatlah wangi. Dia tak boleh nak describe macam mana bau wangi tu. Tapi bau dia tu macam satu benda macam mungkin bau wangi macam bau bunga lah kot kan. Biasanya kalau makhluk tu lalu kan. Lepas tu dia kata benda tu wangi sangat. Dan dia rasa macam tak sedap hati bila ada bau macam tu. Sebab yelah kan tiba-tiba bau wangi masa tengah tidur kan. Jadinya pada masa tu mungkin Roy ni dah mula rasa sebenarnya ada makhluk lain lah selain daripada dia. So Roy ni pun terus cepat-cepat dalam hati bacalah doa apa yang patut kan. Walaupun dia tak buka mata untuk tengok apa makhluk tu, tapi keesokan harinya Roy ni dia sampaikan demam 2 hari. Mungkin sebab terkejut lah kot dengan kejadian yang berlaku dekat dia kan. So biasanya memang agak normal kan kita dengar orang kalau macam terkejut dengan sesuatu yang seram macam tu, mesti keesokannya macam tu diorang akan terus demam panas. Adakah benda tu disebabkan oleh jantung kita berdegup kencang sangat ke? Tak tahulah yang tu kan. Mungkin kalau korang tahu kenapa, bolehlah korang kongsikan dekat Pika di komen di bawah. Kenapa orang setiap kali kalau berlaku kejadian seram mesti demam? Tolonglah share dekat bawah. Sebab Pika tak tahu. So mungkin korang tahu kan. So kita akan sama-sama tahulah. Alright. So apapun itu sahajalah 2 kisah seram pendek yang dikongsikan oleh 2 subscribers. Yang pertama adalah Puan Dayang Hafizah. Dan yang kedua adalah Roy. So apapun itu sahajalah video kita untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. So see you soon. Bye.